Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyil wa ala alihi washabihi barika wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita di malam ini dalam uh, pengajian fardu ain ya. Jadi saya sebut dengan pengajian fardu ain sebab kita ni orang-orang mubtadi, orang yang baru sangat-sangat belajar. Jadi insya-Allah banyak benda-benda yang perkara-perkara yang kita akan bincangkan malam ni lagi. Sebab ini betul-betul pengajian fast track ni. Sebab apa? Sebab saya tengok yang semalam tu kalau ada 10 slide tu kira banyak tu. Biasa kalau kita mengaji ni satu slide satu kuliah. Tapi memandangkan dalam keadaan kita kena kuarantin ni, jadi kita buat dalam bentuk fast track, laju sikit. Tapi ada pula kelebihan dia sebab kita boleh review balik, boleh pasang balik, boleh dengar balik kuliah yang kita akan buat ni. So jadi mudah-mudahan ada kebaikan dia. Yang jelas saya tengok begini. Bila Allah tahan kita di rumah, Allah kuarantin kita dekat rumah, kita tengok alam di luar sana tu semuanya baru. Jadi kita besok lepas kuarantin ni pun bila kita keluar ke dunia tu, kita pun jadi orang baru dah. Benda yang semua baru. Jadi bagaimana nak menghadapi keadaan yang baru? Sebab kita yang boleh bertahan apabila datang apa situasi sekalipun hanyalah iman, al-iman. Kalau tak ada iman, memang huru-hara jadi dibuatnya. Jadi sebab itulah masa ni sebenarnya adalah masa persediaan kita untuk berhadapan dengan senario, situasi yang kita tak tahu lagi apa akan jadi. Kalau dengar orang cakap dalam TV, dalam macam dalam grup WhatsApp lah cerita tentang ekonomi dan sebagainya, kita bukan tukar ramal. Kita tak nak duduk, kita tak nak positionkan kita ni. We are not going to position ourselves duduk dekat tempat tu. Pasal kita tak tahu ini kerja Tuhan. Daripada kita buang masa meramal benda-benda yang kita tak tahu apa akan berlaku next tu. Jadi better kita fokus dekat kita punya kelemahan ni, mungkin masalah ni. So kita mengaji supaya dengan mengaji ni macam semalam kuliah kita, ilmu tu nur. Nur. Nampak pun tak ilmu tu. Tak nampak kan ilmu nur tu. Nur tu ilmu. Kita tak nampak. Macam mana dia datang ke dunia ni? Apa? Macam mana ilmu tu datang ke dunia ni? Kita hanya boleh tulis saja. Tulis tu pun Allah ajar kita. Allah ajar pada Nabi Adam. Macam mana nak buat benda tu. Akhirnya kita mampu menulis dan kita mula memahami tentang apa yang patut kita buat. Dan Allah datangkan Nabi. Nabi itu, Nabi Adam yang pertama sekali diturunkan ke dunia ni. Sampai kepada Nabi kita. Semua setiap Nabi itu membawa ilmu, membawa cahaya, membawa nur petunjuk. Jadi dengan datangnya nur itu, inilah yang dapat menyelamatkan manusia. Jadi ilmu tu adalah nur. Dengan berilmu berarti kita telah menyimpan, mengumpulkan sebanyak nur dalam diri kita. Sehingganya bila kita sampai tu peringkat, kita dah mula yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan melekat di hati kita. Ini yang menjadikan kekuatan kat kita. Sebab malam ni tajuk kita nak bincang tentang 3 benda tu tadi, iman, Islam, ihsan tu. Jadi bagaimana iman tu boleh bertahan dalam keadaan situasi orang lain? Mungkin kalang kabut. Tengok keadaan di luar sana macam-macam dengan isi borang, tak boleh itu, tak boleh. Memang havoc. Masing-masing cuba nak survive. Kita macam mana? Rezeki kita siapa tentukan? Kena ikhtiar tak? Kena. Tapi duduk di rumah macam mana kita nak buat sekarang ni? Kita duduk di rumah sekarang ni. So apa yang kita buat? Kita maha sabar banyak-banyak. Kita berzikir kepada Allah. Sebab rezeki kita tu dah dijamin. Buat macam mana pun yang saya semalam. Buat macam mana pun tetap ada bahagian kita tu. So kita duduk elok, kita mengaji elok. Kita sucikan mana yang karat, mana yang kotor dalam hati kita ni. Supaya besok bila lepas kuarantin ni, kita keluar pada rumah tu dalam keadaan wajah baru. Kita ni dah jadi orang baru dah. Macam mana orang balik haji tu. Sebab Nabi kata orang yang balik haji ni, yang mabrur haji tu seperti mana kain putih. Seperti mana kain yang putih, balik sini bersih. Orang pergi umrah pun sama juga. Tapi dengan ikhlas lah. Orang yang berpuasa pun sama juga. Habis saja puasa tu, kalau dia ikhlas, maka putih bersih diri dia tu. Kita pun sama juga. Sekarang ni, kita dah besok start 14 hari lagi. So kita dah 14 hari lagi, tak tahu apa nak jadi lagi.
Silat-silat dia kata bulan puasa ni sepanjang puasa sampai raya besok kita duduk. Kena kuarantin lagi. So this is the best time lah. Jadi mungkin adalah isu-isu yang kecil-kecil itu yang kita tak mahu sentuh bab tu. Cuma kita nak sebut di sini tentang keadaan kita tu. Okey, baik. So jadi malam ni yang kita nak bincang tentang saya bukan nak syarah hadis malam ni. Iaitu nama dia hadis Jibril. Apa dia hadis Jibril? Yang kita akan bincang secara ringkas sajalah. Sebab saya pun bukan pakar hadis pun. Cuma kita akan bincang, kita akan tengok dekat mana apa dia punya related, kaitan yang kita duk bincang selalu. Kita duk sebut iman Islam ihsan ni dah ada kat mana. Semalam kita ada bincang tentang ayat-ayat Quran. Malam ni kita tengok tentang hadis pula yang Nabi sebut. Apa itu tentang hadis Jibril. Yang ni insya-Allah kita akan go through secara ringkas sajalah. Tak nak berpanjang. Pasal kita ada tajuk yang kita nak pergi, ya. Okey, baik. Allah. Baik ya. So jadi daripada hadis Jibril ni kita nak bincang sekejap tentang iman, Islam, ihsan yang selalu yang saya ulang-ulang sebut. Mungkin ini perkara baru bagi kawan-kawan kita yang belum mendekati bidang-bidang agama kan. So bidang agama ni terlalu luas. Kalau sampai daripada kita hidup sampai mati tak habis lagi kita mengaji. Jadi kita ni duduk bahagian tempat yang kita penting-penting. Tadi saya sebut kita ni fast track. Bila fast track ni, saya pun duk terfikir macam mana nak bagi yang pendengar, yang pengikut setia ni, kita ni nak bagi memahami tentang agama ni, macam mana kedudukan agama. Bila kita dah faham agama kita macam ni, mudah kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi dalam hadis yang panjang, agak panjanglah hadis ni. Jadi saya baca terjemahan dia saja. Daripada Umar radhiyallahu an katanya, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang sangat putih kainnya. Sangat hitam rambutnya. Tidaklah kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan. Dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya sehingga dia duduk berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk depan Nabi, lalu dia menyandarkan kedua-dua lututnya kepada kedua-dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua-dua telapak tangannya ke atas kedua-dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yang bahagian pertama. Jadi dia datang, sahabat pun tak kenal. Siapa dia? Pakailah lawa cantik dan putih. Dia duduk betul-betul bertemu lutut. Macam kita tahiyat awal tu. So depan kita ada seorang lagi. Ada gambar dalam tu, saya tunjuk gambar tu. Duduk dalam tu. Kemudian dia rapat lutut dia duduk depan Nabi betul-betul. Tangan dia letak di tangan Nabi. Itu Nabi selalu duduk tahiyat awal. Jadi dia duduk depan Nabi tu. Apa yang dia buat? Sahabat ni tercengang tengok kan. Jadi kata dia, "Hai Muhammad, khabarkanlah kepada aku dari hal Islam. Akhbirni 'anil Islam," kata dia. Khabarkan kepada aku tentang Islam. Apa itu Islam? Dia tanya kat Nabi. Dan Nabi pun jawab. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu ialah bahawa engkau mengakui tiada Tuhan melainkan Allah. Dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Dan engkau mendirikan solat. Dan engkau keluarkan zakat. Dan engkau puasa di bulan Ramadan. Dan engkau mengerjakan haji di Baitullah. Jika engkau sanggup pergi kepadanya. Jadi itu jawab Nabi. Kemudian dia jawab balik. Kata dia, benarlah engkau. Maka kami pun tercengang. Kata Umar ni tadi. Kerana dia yang bertanya. Dan dia pula yang membenarkannya. Pelik kan? Kalau kita pun rasa pelik dah. Begini. Okey. Kemudian. Dia kata lagi. Dia tanya lagi Nabi. Khabarkan kepadaku. Tentang iman. Apa dia lagi? Tentang iman. Rasulullah SAW menjawab. Iman itu. Ialah bahawa engkau beriman kepada Allah. Malaikatnya. Dan segala kitabnya. Dan para rasulnya. Dan engkau beriman kepada takdir. Baiknya dan jahatnya. Dia berkata, benarlah engkau. Dia tanya, dia jawab. Ni cerita yang katakan hadis Jibril. Sebenarnya syarah dia panjang hadis ni. Pasal dia nak hurai semua tentang Islam tu. Macam kita mengaji ni lah. Yang kita mengaji ni cuma saya tak cerita tentang hadis ni lagi kan. Jadi nak bagi anda pendengar ni, jadi nak bagi jelas kan bahawasanya yang kita cerita ni, duk cakap ni bukan benda tu benda ciptaan, rekaan, bukan benda-benda rekaan ni. Kita nak cerita benda yang apa yang berlaku sebenarnya. Kemudian dia bertanya lagi. Maka sekarang khabarkanlah kepada aku dari hal ihsan. Apa pula ihsan? Rasanya kita dah mengaji, kita fahamlah ihsan tu apa. Jadi Rasulullah menjawab, ihsan ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya.
Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Ni. Jadi ihsan tu ialah maknanya kita sembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kita nampak Tuhan. Tapi kalau tak nampak, kita kena faham lah memang Allah tu sentiasa melihat kita. Begitu. Ni. Jadi ini yang dikatakan disoal oleh Jibril kepada Nabi. Nabi pun jawab. Tengok cantik tak cantik hadis ni. Tengok akhlak antara Rasulullah dengan Jibril. Sedangkan Nabi dah tahu dah siapa yang datang tu, cuma sahabat tak tahu. Okey, baik. Kita tengok lagi satu sambungan hadis tu. Kemudian dia tanya lagi. Hadis ni panjang sikit lah. Tak apa, saya baca lagi habis hadis ni. Lalu lelaki itu berkata lagi, beritahukanlah kepada aku bila terjadinya kiamat. Bila berlaku kiamat ni? Nabi jawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau aku pun tak tahu, kamu pun tak tahulah. Lebih kurang lah macam maksud itulah. Maknanya jadi kenapa? Sebab kiamat ni hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui bila tarikh dia. Hari ni macam orang duk cerita kan, sana cerita kiamat nak berlaku dah ni, macam-macam. So kita tak nak bincang bab tu. Ni Allah yang tahu. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepada aku tentang tanda-tandanya. Dia tanya pula tanda. Maka Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Ni cerita mak di rumah lah yang mana lahirkan anak-anak jadi tuan, suruh macam-macam lah. Cerita dia ni panjang lah dalam tafsir tu, dalam huraian hadis tu. Dan jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, yang tak pakai kasut, yang tak pakai kasut, tanpa memakai baju. Kasut tak pakai, baju tak pakai. Miskin ni orang ni. Serta penggembala kambing. Mereka ni adalah penggembala kambing. Ni cerita di Saudi lah ni, cerita kalau ikut dalam hadis ni. Telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kita tengok di Saudi sekarang ni, di Jeddah. Apa yang paling tinggi? Sekarang ni dia orang buat, saya tak tahu lah siap tak siap lagi. Satu bangunan yang tinggi sehingga 1 kilometer di atas. Asalnya mereka ni orang Badui, orang penggembala kambing tu tengah padang pasir tu. Miskin asalnya. Sekarang ni tengok apa jadi. Ni tanda dia. Tanda kiamat semakin hampir. Itu tanda yang paling obvious, yang paling nyata, yang paling jelas yang kita boleh tengok hari ni. Okey. Kemudian lelaki itu tersebut bangun, segera pergi. Aku pun terdiam. Kata Umar. Sehingga Nabi bertanya kepada aku. Ya Umar, kata Nabi, atadari manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluh a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Nabi kata dia Umar. Wahai Umar, ya Umar, kata Rasulullah, tahukah kamu siapa yang datang tadi tu? Datang duduk depan aku bertanya tu. Macam itulah. Kalau kita cakap gitulah. Kau tahu tak siapa? Lalu aku pun jawab, kata Umar, Allahu wa Rasul. Biasanya sahabat ni jaranglah dia nak mengaku dia tahu, walaupun dia tahu tak berani depan Nabi. Biasanya dia jawab begitu. Sahabat cukup fahamlah. Adab dengan Rasul. Allahu wa Rasul, kata dia. Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian apa kata Nabi? Beliau bersabda, dia adalah Jibril datang, dia adalah Jibril yang mengajar kalian, yang mengajar kamu tentang agama kamu. Dia datang mengajar kamu, bukan mengajar aku. Macam itulah. Kalau kita nak cerita tentang huraian tafsir hadis tu, maknanya Jibril datang nak mengajar sahabat-sahabat Nabi tentang apa itu Islam. Macam mana iman, macam mana ihsan dan tanda-tanda kiamat tu. Jadi datang nak mengajar. Bukan mengajar Rasul. Nabi dah tahu dah. Nabi pun dah tahu. Dan Nabi jawab tu sebab akhlak, adab dia. Sebab Jibril tu datang daripada Allah. Maka bila Allah hantar Jibril, maka ada benda yang Nabi kena tengok, kena terima. Sebab itu nak menunjuk kepada para sahabat lain. Baik, cuba kita tengok satu kelakuan Rasulullah dengan Jibril dalam hadis ni. Kenapa Jibril duduk depan Nabi? Itu adab. Sebab itulah kita kena tengok. Nabi dengan Jibril takkan buat kalau benda tu bukan wahyu. Sebab Nabi kita Muhammad SAW, tiap-tiap yang bagi dia buat, semua tu adalah wahyu Allah. Tak ada benda yang Rasulullah tak buat. Kita ni ya. Kita ni wahyu, kita bukan daya wahyu. Kita ni banyak pakai nafsu kita ni.
Banyak pakai nafsu, banyak pakai akal kita sendiri, kan? Banyak ikut syaitan. Tu yang kita malam ni cerita sikit lagi pasal syaitan tu. Jadi Nabi tak, dia semuanya tak ada satu benda yang Rasulullah buat yang bukan wahyu. Semua tu wahyu daripada Allah. Maknanya kedudukan Nabi dengan Jibril itu juga adalah, kalau kita tengok, adalah sebagai wahyu. Kedudukan tu, itulah kedudukan terima Islam balik. Jadi sebab tu kalau tengok ulama-ulama tarekat, ulama-ulama yang masyhur yang hebat-hebat ni, kalau dia duduk, orang nak terima ijazah apa-apa pun, nak menikah ke, nak berkahwin ke apa ke, itulah duduk dia, bertemu lutut kat depan tu. Rapat duduk. Macam itu. Tapi kita tak nak buat kan? Kita macam dalam petikai, ilmu bertemu lutut lah kita tuduh orang buat. Sedangkan benda ni ada dalam hadis. Jelas disebut. Tapi sampai hari ni saya jarang tengok orang buat amalan macam tu. Tu saya ada bagi gambar dalam tu, macam mana kita syahadah orang kan. Jadi kedudukan tu ikut balik macam mana yang disebut tu. Walaupun benda tu tak jadi wajib, tapi sunnah sebagai satu sunnah. Macam mana Nabi itu dengan Jibril. Jibril datang nak cerita habis kat kita. Tu kadang-kadang kita ni ada benda yang kita terlepas pandang. So tak apa, insya-Allah. So lepas ni apa-apa kita nak buat pun, nak terima ijazah ke, nak apa ke, kalau kata ada pengantin dengan tok kadi kan, dengan wali nak nikah kan, duduk macam tu. Kan aula macam tu. Ambil balik sunnah Nabi tu. Tangan tu tak apalah, kalau nak pegang pun tak apalah. Begitu. So jadi ini yang kita boleh dengar balik, faham balik tentang iman, Islam dan ihsan ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik. Jadi habislah ringkas tadi tentang cerita tentang iman, Islam, ihsan. Kita ni orang-orang, apa orang panggil, orang-orang mubtadi ni, baru belajar tu, cuma nak bagi kita yakin, ada cerita dalam hadis Nabi. Begitu. Baik, jadi malam ni apa yang kita nak buat, saya nak sambung balik sedikit lagi yang kita pelajari ni, dah terlepas baru ni, dah selesai dah, iaitu tentang iman, Islam, ihsan ni. Jadi malam tu saya terang sekerat je, separuh. So malam ni kita nak continue lagi satu bahagian, iaitu daripada ketiga-tiga pecahan tu, Islam, iman, ihsan tu, mana cabang-cabang ilmu yang kita nak kena, yang kita nak belajar. Apa contents? Macam tu. Apa contents dia? Sebab ni fardu ain. Bila fardu ain tu, what is the contents inside dia tu? So kita nak faham. Kalau cerita pasal Islam, okey, dia punya content dia Islam tu mengaji ilmu apa kita mengaji? Islam tu syariat. Iman tu makrifah. Dan ihsan tu hakikat. Yang ni yang kita dah bincang dulu. Kemudian dalam ilmu apa kita belajar? Ilmu fiqh Islam. Iman dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid ataupun disebut ilmu usuluddin, ataupun disebut sebagai ilmu kalam. Ihsan pula ilmu tasawuf. Yang kita belajar ilmu tasawuf kemarin, pecahan dia. Dalam ilmu tasawuf tu mungkin ada disebut ilmu batin, ilmu akhlak, ilmu sir, macam-macam sebutan. Tapi hakikatnya ilmu tasawuf. Baik, jadi kemudian bawah tu pula pecahan dia, hukum dia pula. Nak mengaji tentang apa? Hukum syarak. Yang ini saya rasa saya dah terang dah kemarin. Bahagian hukum syarak. Malam ni mungkin insya-Allah akan sempat bagi iman pula. Tentang kemudian hukum syarak. Kemudian akal, hukum akal. Dalam masalah iman, kita akan belajar tentang hukum akal. Apa dia hukum akal? Apa dia akal? Akal tu apa benda akal tu yang kita duk guna selama hari ni? Kalau umur kita 50 tahun, 50 tahun dah kita pakai akal kita. Tu kata orang duk cakap dulu, kalau tak ada akal ni, tak berakal betul kamu. Tak berakal. Maknanya, apa tak berakal tu? Maknanya tak boleh nak fikir pengguna akal. Buat benda salah lah tu. Selalunya macam itulah. Tapi yang ni, apa dia hukum akal kita nak belajar ni pula? Dari segi, apa ni, tauhid ni. Tauhid ni banyak. Dia hukum akal ni memang kena hujah kuat lain ni. Kemudian, bahagian ihsan, dua sifat. Apa benda? Sifat mahmudah, sifat mazmumah. Ni dua bahagian yang kita akan go through secara ni malam ni nanti. Baik. Kemudian, di bawah Islam tu tadi, ni page yang kedua ni. Ini tajuk ni page yang kedua pula. Tadi yang pertama. Dalam bahagian syarak. Pengajian kita dalam bahagian syarak. Okey. Syarak ni dia terbahagi kepada dua. Pada dua. Yang pertamanya dia panggil hukum taklifi. Apa dia taklifinya? Taklifinya, yang kedua wad'i. Apa dia wad'inya? Apa contents dalam taklifi ni? Tentang wajib, sunat, haram,
makruh, mubah, ataupun harus. Kat mana wajibnya solat kita, solat sunat mana, haram solat bila, makruh solat bila, harus solat bila. Tu maksud dia taklifi. Oh jenuh macam ni. Nak ngapai ni. Boleh kan ngapai ustaz? Saya tak boleh. Hari-hari tengok. Tu WhatsApp tu hari-hari dah pandai dah sekarang kan. Pandai kita ni sebenarnya. Kan? Baik, wadi'i pula. Wadi'i ni pula ada 5 juga. Ada sebab, ada syarat, ada manik, ada sah, ada batal dia. Tu. Dia pun ada 5 juga. Sebab, syarat, manik, sah, batal. So jadi ada 5 bahagian. Apa sebab apa? Sebab apa dia bertayamum? Sebab ketiadaan air. Apa syarat nak solat? Kenapa budak tu tak solat? Oh sebab dia kedatangan haid. Apa hukum syarat sah bagi solat, batal solat, contoh macam tu. So apa wada'i ni pula berkaitan dengan taklifi. Apa yang dibicarakan di dalam taklifi itu dibawa masuk wada'i ke dalam taklifi itu. Nak menjelaskan tentang syahadahnya. Bila syahadah? Syarat wajib syahadah masa bila? Kemudian sunat syahadah, haram syahadah, makruh syahadah, mubah, harus syahadah. Semua dekat situ. Memang dah sakit kepala sikit sebenarnya. Tak usah kata orang nak belajar. Saya yang dah berkuliah ni pun kadang-kadang jenuh. Benda ni bukan kita hafal sangat. Kita tahu. Kita tahu kita nak buat tu macam mana. Okey, tu bahagian Islam. Banyak ni nak ngapai ni. Bukan sehari. Kita je fast track. Orang alim mengaji daripada Nuh. Masuk sekolah rendah dah belajar dah ni. Sekolah menengah tu dah ada dah ilmu ni. Tapi tak peduli. Dulu duduk kat mana? London. Mana nak tahu? Tak apa. Ini ilmu apa ustaz? Ilmu agama lah ni. Kita duduk sembang ni. Duduk cerita ni. Tak apalah. Sekurang-kurang kalau tak ngaji pun kita dah tahu. Oh ya Allah. Ini ke ilmu dia? Ini ilmu fardu ain. Cerita dia gitu kena faham. Baik. Kemudian. Dalam bagi iman pula. Dalam bagi iman nak belajar apa? Dia ada 3 perkara kita nak belajar. Pertama wajib. Yang kedua mustahil. Yang ketiga harus. Wajib. Ni dipanggil. Di bawah apa? Aqaidul iman. Apa dia aqaidul iman? Aqaid keimanan. Ataupun dipanggil aqaid ni simpulan iman. Satu lagi dipanggil qawaidul iman. Ataupun dipanggil tambatan iman. Macam mana nak tambah iman yang macam, kalau kita tertali lah. Tali tu kita simpul tali. Kita ikat tali, kita tarik tali tu. Tarik tali tu. Tu dia panggil. Tu tambat lah tu. Ikat lah tu. Ikat simpulan. Nak simpul tali tu supaya jadi kuat. Kuat kan? Kita simpul tali tu tarik tengok. Kuat kan? Macam itulah iman. Cuma iman ni simpulan dia tak nampak. Suatu simpulan. Apa maksud kita nak sebut? Suatu simpulan maknawiyah yang tersimpul. Kukuh, erat di dalam hati jiwa kita. Yang tidak akan terurai, terungkai. Walau dengan apa cara sekalipun. Dan dalam keadaan apa sekalipun. Tetap dia kemas. Kukuh. Ni macam ni macam COVID ni kan, macam ujian ni. Ni ujian ni sebenarnya ni. Bala Allah bagi kat kita. Boleh bertahan tak? Kalau yang ada aqaid keimanan, dia faham tentang, dia tahu Allah Rasul macam mana Allah punya kerja, macam mana perbuatan Tuhan tu. Dia tak ada kisah. Lepas tu ulama-ulama duk relax kan. Yang bukan ulama macam kita ni yang duk jadi huru-hara. Hawaya jadi. Ni pasal punca dia. Kita tak tambah iman kita dengan kukuh. Iman bukan nampak, iman kita benda gaib. Nak tambah dengan apa? Bukan duduk dekat lidah tu. Lidah ikrar boleh lah. Tapi dalam hati kita tu. Ini masalah persoalan tentang aqaidul iman. Nak buat macam mana? Nak kena mengaji juga. Nak kena mengaji. You have no choice. Kamu tak ada pilihan. Kalau selagi tak mengaji, sampai bila nak kenal Tuhan? Sebab bicara dia tentang iman. Ni kena bicara tentang ketuhanan dan kenabian. Dekat sini. So jadi benda ni bukan benda main-main. Benda ni very critical kan. Okey. Jadi apa yang kita nak bincang dalam aqaidul iman ni? Satu, sifat yang wajib bagi Allah. Bila bincang tentang sifat wajib bagi Allah, ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian wajib lawan dia mustahil. Mustahil pula ada berapa sifat? 20 juga. Lawan wujud, pertama sifat wajib bagi Allah wujud. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Tiada tu pula adam, tiada.
Kemudian, tu mustahil bagi Allah. La mawjud. Allah tu wajibul wujud. Wajib wujud contoh gitu. Nanti kita bincang lah. Dan satu yang harus bagi Allah. Ustaz, kami dulu kat sekolah Ustaz, masuk universiti tak mengaji ilmu Ustaz duk cerita ni. Betul ke Ustaz ilmu ni? Kamu aliran lain sebenarnya. Dah pergi ke lain dah. Yang kita duk bicara malam ni tentang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kalau hak lain saya pun tak kerti. Kalau kamu tanya saya yang muda-muda mengaji ni, yang tauhid 3 tu saya tak tahu yang tu. Saya memang tak ngaji yang tu. Yang saya mengaji, inilah yang saya pegang daripada dulu, daripada tutup guru saya, daripada ulama sampai ke Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Inilah pegangan yang kita pegang ni. Dah masyhur dah. Satu dunia dah. Cuma lah ni, zaman lah ni orang tukar habis. Nak bawa kononnya hak mudah. Mudah sungguh lah. Ni susah lah nak mengaji macam ni. Memanglah susah. Kalau tak mengaji, dah mengaji faham. Senanglah balik. Kemudian, baik. Jadi berapa dah? 20 wajib, 20 mustahil, satu harus bagi Allah. Harus bagi Allah menjadikan alam ini dan harus bagi Allah meniadakan, tidak menjadikan alam ini. Itu sifat harus bagi Allah. Baik. Jadi sifat ni dia panggil semua sifat-sifat kamilat bagi Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Sebab Allah mustahil bagi Allah mempunyai sifat kekurangan. Yang kurang makhluk. Yang mana makhluk? Muhdas. Kita ni muhdas. Apa makna muhdas? Baharu. Benda baru. Benda baru. Kita ni wujud tak? Kita wujud ardi dia panggil. Wujud ardi ni wujud yang macam mana? Dulu tak ada. Kita bukan ada pun. Alam pun tak ada. Allah kata kun fayakun, jadi alam. Kemudian barulah Tuhan wujudkan satu bagian bermula dengan Nur Muhammad. Kita nak punya Nur Muhammad tu mula-mula kejadian tu nak jadikan alam ni, nak jadikan aras, nak jadikan qalam nak tulis tu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nak jadikan qalam tu nak menulis atas Lauh Mahfuz tu. Nak tulis tu. Siapa jadi dulu? Macam mana Tuhan cerita dalam Quran tentang kejadian langit dan bumi sampai kan? Dan Allah yang menjadikan allazi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini kita cerita ni. Yang ni mistik sikit. Yang ni agak mistik kalau nak bincang tentang tajuk tentang langit. Macam mana antara langit. Allah menjadikan 7 lapisan langit. Dulu disebut 7 petala langit, 7 petala bumi. Dan barang yang berada antara keduanya. Dia nak ceritanya, antara langit dengan bumi itu ada satu bukit dipanggil Bukit Qaf. Bukit Qaf ni, cahaya dia lebih terang lagi pada cahaya matahari. Tu sebab dia duduk antara langit dengan bumi. Tu yang dikatakan doa. Kalau dibaca doa yang tak dimulakan dengan selawat atas Nabi dan tak ditutup dengan selawat atas Nabi, maka doa tu digantung antara langit dengan bumi. Tak ke mana pun pergi. Yang kita bincang ada awal-awal kemari kuliah. Saya dah cerita dah. Kena baca doa begini. So jadi, bila cerita tentang antara langit dan bumi itu Bukit Qaf tu, memang terang cahaya dia. Siapa yang boleh mi'raj, yang dapat terhijab, yang terbuka kasyaf dia. Macam sebenarnya kita bincang tentang para ulama yang terbuka kasyaf. Macam Nabi sendiri tengok macam mana. Itu pun Nabi kasyaf yang Nabi melihat 2 kali yang Nabi tengok Jibril. Dalam keadaan rupa Jibril yang sebenarnya. Yang lain semua dalam rupa seorang lelaki macam yang tadi kita baca hadis Jibril tu. Baik. So jadi benda ni benda yang banyak kita nak faham tentang nak kenal Allah. Sebab tu dia ada makrifah. Makrifah dekat situ. Nanti kita belajar apa dia yang dikatakan makrifah pada iman ni. Kemudian yang keduanya sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul pula ada 4. 4 sifat wajib bagi Rasul. 4 sifat mustahil bagi Rasul. Satu harus bagi Rasul. Harus maknanya harus pada Nabi itu berakhlak macam mana akhlak kita. Tapi mereka ni adalah maksum. Maknanya tak terkena atas dosa. Berapa sifat dia? Sidik amanah, tabligh, fatanah. Tu sifat dia. Lawan pada tu mustahil bagi Nabi. Sebab Nabi, semua gerak-geri Nabi, perbuatan Nabi, semua wahyu daripada Allah. Jadi Nabi nak senyum ke, Nabi nak buat apa benda pun, semua tu adalah wahyu daripada Allah. Kita kena faham ni. Ni nak kena faham. Nabi walaupun sifat harus macam kita manusia, tapi kelakuan Nabi, dia dengan duduk di bawah gerak yang digerakkan oleh gerak Allah SWT dari perbuatan Tuhan. Itu hebatnya orang-orang macam ni kan. So kita nak belajar tentang Nabi balik. Baik. Kemudian yang ketiganya, itu tentang ihsan. Apa dia ihsan? Kita dah belajar tadi ihsan. Apa yang Jibril sebut ihsan tadi? Hendaklah kau sembah Allah seolah-olah kau nampak akan Allah. Kalau kau tak nampak, kau faham yang Allah memang Allah tu duk tengok kamu. Begitu. Dan dalam tu, supaya kita terbuka hijab kita.
Nak sampai peringkat mendapat melihat Allah ketika kita beribadah tu, nak kena buka hijab. Cerita dia cerita hijab. Nak buka hijab, kena buka dulu, kena lucut dulu pakaian mazmumah yang duduk dekat hati kita tu. Yang mazmumah yang jadi pada tanah anasir, tanah air, api, angin tu, yang melekat dalam tubuh badan kita tu, yang mazmumah tu, nak kena dirungkaikan dulu. Nak kena tukar dengan mahmudah. Apa dia kat mazmumah ni? Ni sifat ni yang saya ada senaraikan ini. Gemarkan makan, suka makan. Makan ni jadi hobi. Bercakap yang sia-sia. Bercakap ni tak faedah. Tak ada pahala pun bercakap tu. Kalau kita nak tahu, yang sifat mazmumah ni yang kena buang, ini bagi orang yang mubtadi. Bagi orang yang mula-mula berjalan. Nak kena buang semua sifat nafsu, amarah ni yang duduk dekat diri kita ni. Cakap tak ada faedah. Dia cakap pun kosong. Gelak-gelak, gigit-gigit, tak ada apa. Habis tu habis. Kosong. Tak ada isi. No point. Tak ada pahala. Tak ada apa. Itu sia-sia. Kemudian pemarah. Merampui. Kuat. Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak marah. Hasad, dengki. Kemudian bakhil, kedekut. Sukakan kemegahan. Suka megah. Tunjuk kereta dia ada banyak ni. Kereta ni ada Lambo lah. Ada Lambo lah, ada Ferrari lah, ada Porsche lah. Tunjuk. Dia suka megah, tunjuk kat orang. Sekarang ni lagi dahsyat. Ni, jaga ambil FB ni. FB ni salah satu sifat yang dalam FB ni sifat ni paling banyak. Dia tunjuk megah. Tambah yang perempuan tu lagi tergedik-gedik dia tunjuk dengan muka lah. Sedangkan perempuan ni aurat. Kenapa ditonjol muka dalam duk tunjuk bagi orang tengok tu? Yang duk tengok tu ramai dia di luar tu, macam-macam jenis manusia tengok. Ada yang baik, ada yang nak buat onar, semua ada. So jadi kena jaga. Ni benda ni masuk dalam FB semua ni. Kalau kita susun semua duduk dalam FB ni. Face dalam wall yang kita cerita kemarin, 2 wall yang Yahudi ciptakan. Pertama sekali wall di dinding dia dekat di Israel tu, Jerusalem tu, dinding dia ngangguk tu. Yang keduanya wall yang FB tu. Apa itu tilalan tu? Buka FB tu berdosa dah. Dah tahu dah. Buka FB lah, sekejap kan dah lah dosa. Gambar maksiat lah, gambar itulah, orang maki hamun orang lah. Semua duduk kat situ. Kemudian kasihkan dunia. Hubbud dunia. Dunia ni tak puas-puas. Padahal dunia dia nak tinggal dah. Tak puas hari pun lagi. Takabur. Takabur ni ya Allah. Orang kata angkuh. Takabur ni. Betul Allah kata jangan kamu pakai pakaianku. Takabur tu kata selendangku. Siapa pakai binasa dia. Ni kita takut ni. Jadi ujub. Hairan diri. Macam mana sekarang ni aku heran lah. Macam mana boleh jadi macam ni. Tak sangka aku boleh kaya sekarang ni. Dulu merempat ya. Duduk je ubat tepi jalan ni. Sekarang ni tengok. Boleh beli Porsche. Boleh beli Lambo. Daimler. Macam-macam aku boleh beli. Heran sungguh. Orang ni macam mana? Dia duduk angkat diri dia tu berkesan hairan. Dia panggil ujub ni semua neraka ni. Ni semua yang kita baca ni. Semua sifat-sifat ahli nar. Semua jalan pergi ke neraka ni. Kat orang kafir kalau ada, memang kat orang kafir dia duduk tempat mazmumah, tempat amarah. Tapi kalau kita orang Islam ni pun buat kerja rupa ni, itulah kedudukan dia. Sebab tu nak kena buang yang ni. Jadi riak yang akhir sekali, iaitu 10 ni. Menunjuk-nunjuk. Riak ni biasa dah tunjuk ke orang. Dia pandai lah. Padahal dia bukan pandai pun. Tapi nak bagi tahu dia pandai. Dia tak ada ilmu pun. Gitu. So jadi, ada 10 yang mahmudah. Yang mahmudah apa pula? Taubat. Seawal-awal pintu. Dan semulia-mulia pintu adalah pintu taubatan nasuha. Itulah paling awal. Dah lepas pintu taubat, baru boleh masuk pintu lain. Kalau di syurga nanti, nak lepas ke pintu-pintu lain, pintu reda, pintu khauf, pintu takut ni, pintu zuhud, pintu sabar, dia kena lalu pintu taubat dulu. Pintu tu wajib. Tak lepas pintu tu, kamu duduklah kat luar tu. Tu nak masuk dalam syurga tu. Jadi, seawal-awal pintu dan semulia-mulia pintu adalah pintu taubat. Kenapa dia mulia? Sebab dia jadi pintu masuk. Main entrance. Kamu tak lepas situ, kamu sangkut forever duduk kali dekat luar tu. Baik. Jadi lagi apa? Mahmudahnya. Takut. Sebut nama Allah takut. Bukan sebut nama COVID-19. Takut kata-kata sebut nama COVID. Ya Allah macam mana ni? COVID tu bukan boleh bunuh orang pun. Yang mematikan tu Tuhan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang hidup tu mati. Tapi yang bagi mati tu siapa? Memang malakul maut. Tetapi Allah yang matikan. Sebab tu malaikat bila dia report kat Tuhan, dia kata apa kat Tuhan? Dia kata, ya Tuhanku, manusia marah kat aku sebab aku cabut nyawa mereka. Tuhan kata kat dia, wahai malaikat maut, lepas ni mereka tak marah kat kamu lagi. Sebab akan aku jadikan asbab atas kematian mereka itu. Sebab tu kalau orang mati, kita tanya apa? Dia sakit apa mati? Dia sakit apa mati? Kita tanya macam itu. Sebab apa? Asbab. Jantung.
oh stroke, oh kencing manis, oh covid. Itu asbab. Walhal hakikat yang mematikan itu adalah milik hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Tuhan yang mematikan. Melalui sama ada dengan perbuatan Tuhan itu sendiri yang melakukan itu semua. Tapi semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lagi apa lagi Imam Mudah? Sabar. Syukur. La in syakartum la azidanakum. Kalau kamu syukur nikmat aku tambah-tambah lagi. Itu orang yang syukur. Tak merongok rangak dapat banyak tu dia diam. Alhamdulillah. Tak, ni tak puas hati. Tak puas hati dengan apa rezeki nikmat Tuhan bagi. Komplain ni di mulut. Orang beli apa, beli rumah apa, bising. Tak betul semua. Semua tak kena. Tak syukur lah tu. Kita bila sampai ke kita rezeki ni, kita reda sudah pasal apa? Tiap-tiap rezeki yang sampai ke kita tu Allah dah tetap dah. Kita tak beranak lagi, Tuhan dah tulis siap dah. Dalam loh mahfuz tu, dah tercatat segala apa yang berlaku. Ni yang saya nak cakap malam ni pun ni, yang saya nak cakap ni pun dah ditulis dah dulu. Apa yang saya cakap ni mengikut skrip saja. Skrip duduk kat mana Ustaz? Skrip tu lah yang Allah tulis tu. Hak tulis depan ni lain. Yang bercakap ni, yang keluar daripada ilham ni, daripada idea, daripada akal ni, yang dah telah ditetapkan oleh Tuhan. Baik-baiklah cakap kita. Kalau kita niat tak elok dalam perut, jahatlah cakap. Merapu keluar tu, jahatlah tu. Jadi apa kita nak buat? Semua daripada Tuhan. Dah ada dalam takdir ilahiyah sejak azali lagi. Ni kena faham baik-baik. Sebab tu kita kalau kita faham agama ni, kita tak jadi orang yang suka membebel. Jaga mulut, jaga hati. Kita tahu ni kalau cakap sekarang ni keluar apa pula ni. Sebab tu kita tak kawal mulut. Dah kali kita maki sama orang habis. Baik, kemudian baru dah tak ikhlas. Orang-orang yang mukhlis. Mukhlis yang ikhlas dalam amal. Mula-mula naik makam muslim, makam mukmin, muhsin, mukhlis. Allah. Nak lepas muslim ni pun setengah mati ni. Ni tak jadi muslim lagi. Nak ketim ni benda pun tak faham lagi macam mana. Kemudian naiklah tawakal. Orang yang tawakal tu Allah. Buat kerja apa pun dia kena teguh cita-cita Allah bagi kita. Ikhtiar usaha, rangkaian doa. Tapi tiga-tiga tu tak bagi bekas. Yang bagi bekas tetap Allah Ta'ala. Maka kita tawakal kepada Allah. Dah usaha dia ikhtiar dah, serah kat Tuhan. Sebab tu kalau imam-imam yang 4 tu dia kata makan ubat. Imam Abu Hanifah kata aku makan ubat pun bukan lebih baik pun. Sebab ubat yang bagi aku baik. So mereka reda tawakal. Ingat Imam Syafi'i sendiri, tak silap saya kalau dalam sejarah dia. Dia sakit macam kena apa, belah belakang tu. Belah belakang dia tu. Buasir ke apa disebutkan Imam Syafi'i. Semua tak ingat dah kisah dia tu. Kan? Tapi dia sabar, dia orang ni tawakal. Macam tu. Kemudian mahabbah, kasih sayang. Kasih sayang tinggi. Itulah tanda orang yang mukmin, tidak beriman seorang kamu kata Nabi, melainkan dia kasih kepada saudara dia. Kasih sungguh. Kasih, dia tolong, apa patut dia buat-buat. Tanya lagi, kamu macam mana, ada duit tak? Ada duit ni seronok sikit. Duit memang tak ada lah Ustaz, tengah-tengah turun ni. Kalau Ustaz nak bagi, Alhamdulillah lah. Itu ayat kalau pasal duit. Laju je jawab. Kemudian redha. Nak capai makam redha pula, radhiyallahu anhu wa radu'an. Nak dapat redha Allah, Allah redha kat kita, kita redha kat Allah. Boleh ke? Aku tak suka betul lah buat kerja macam ni. Mula dah merongok angat dah tu. Tu dah start perangai amarah dah keluar dah. Ni. Kemudian ingatkan mati. Last sekali, ingatkan mati. Maknanya sentiasa ingatkan mati. Bila ingatkan mati, dia potong panjang angan-angan. Yang paling jahat kat kita adalah panjang angan-angan. Aku nak beli itu, aku nak itu, aku nak ini. Kita dah mudah merancang dah. Setan duk cucuk tu, 16 ekor setan tu. 16 ekor setan tu salah satu akan masuk. Dia nak time ni, hang pergi. Aku okey je, aku tunggu ya. Hang tak lepas aku masuk. Nanti dia ke sini pula, aku pula masuk turn aku. Keliling syaitan. Macam mana nak lepas kita ni? Dekat mana dia duduk? Dekat alaqah kita tu. Tempat laluan, tempat yang benda yang warna hitam dalam hati tu. Allah. Dengar ni kuliah ni pun dah takut macam mana ni. Dekat 20 minit lebih dah. Dia cerita macam mana kita nak ni. Nak melayan benda ni semua, nak faham. Ini baru tulis ni. Belum ngaji satu lagi tu. Nak bagi faham lagi. Ya? Okey, baik sampai dekat ni dulu. Okey. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Jadi harap-harap yang para pendengar yang mana yang join program kita malam ni, bolehlah sikit-sikit lah. Saya pun tak nak paksa, cuma nak ulas tu bagi faham. Macam tu lah kadang-kadang kita rasa kan, kalau dengar tu, kenapa lah rasa payah sangat. Dia bukan sebab payah. Punca dia tadi tu, benda nur tau. Benda nur ni, kita nak sambut benda nur ni, cahaya ni bukan macam kita duk pakai akal kita.
Nak pakai akal kita ni tak boleh. Dia benda nur. Walaupun akal tu juga nur. Bukan nampak apa akal kita, nampak tak? Kamu nampak tak akal kita? Tak nampak kan akal kita? Tapi kita boleh berfikir. Sebab akal kita, kenapa akal kita dia fikir mengarut? Akal kita cakap bukan-bukan. Sebab akal kita tak ada syarak. Akal dengan syarak ni hendaklah lazim melazimi antara satu sama lain. Kalau akal saja, syarak tak ada, akal ni dia macam lalang. Dia pergi merhati ikut suka dia. Ikut suka dia nak buat jahat pun, okey je. Dia tunjuk jalan, dia fikir macam mana nak buat jahat. Pencuri nak curi rumah orang. Dia tolong fikir kan. Sebab dia dapat input, benda yang tak elok. Output, jahat. Tapi kalau dia input, dia dapat daripada syarak, dia mengaji tentang syarak, dia tahu hukum hakam pasal syarak, maknanya hukum pekah ke, kena ada syarak. Nak belajar ni pekah, nak kenal macam mana nak melaksanakan segala hukum yang 5 tu. Syahadah apa semua tu kan. Solat lagi. Akal juga. Nak mengenal Tuhan juga, makrifah dia kena ada akal dulu. Baru kita nak tenggelam, nak masuk zauq kita kepada Allah. Nak tenggelam, fana, fana, nak sampai peringkat yang mana kita semayang, kita beribadat, boleh nampak Allah. Nak sampai darjat ihsan tu. Asal dia kena akal dulu. Sampai tu peringkat, akal tak boleh pergi dah. Macam ini sekarang ni lah, kita tengok rumah kita. Kita nampak tak rumah sebelah? Kalau rumah-rumah kita rumah taman lah. Kita tak nampak rumah sebelah tu macam mana. Sebab apa? Kita nak tengok dengan akal. Akal dia kalau tengok sebelah. Akal ni kerja dia mikir. Itu kerja akal. Hebat nak akal ni kalau kita tengok. Akal bukan macam yang kita duk sangka kan. Kalau orang tanya kita akal tu benda akal. Kamu tahu tak akal tu apa? Jenuh menjawab. Orang tanya kita akal tu apa? Jadi akal ni, yang kita nak guna akal ni, dia adalah satu sifat. Sifat-sifat. Satu sifat. Dia tak nampak. Tapi dia ada kat kita. Duduk kat mana? Orang kata duduk kat otak. Mungkinlah tu. Satu sifat dijadikan Tuhan pada manusia. Sehingganya, dengan adanya dia ni, manusia tu terbeza daripada haiwan. Tak sama dengan haiwan. Sebab haiwan tak boleh fikir. Haiwan Allah kata, wahai lembu, makanlah lembu rumput, daun yang hijau-hijau. Dia makan. Wahai manusia, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tatabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah kata apa? Wahai manusia, ya ayuhan nas, makanlah daripada halalan thayyibah. Jangan kamu ikut langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Aduwwun mubin, musuh kamu yang nyata. Jangan ikut syaitan tu duk makan ikut suka tu yang kita duk sebut-sebut tu. Itu ikut syaitan. Maknanya makanlah apa saja dalam muka bumi daripada yang halalan thayyibah. Jadi halal dengan thayyibah ni kena faham. Dia datang dua suku kata tu sekali. Halal ni, sebutan halal ni pada makanan yang halal. Tetapi thayyib tu apa? Thayyibah tu adalah sifat kepada halal. Dia kena ada sifat wajib. Macam kita manusia lah. Mana sifat kita? Roh kita mana? Kita punya roh kita mana? Asal kita, nyawa kita mana? Mana kita nampak? Ada tak kita? Ada. Sifat kita manusia. Ada tangan, ada mata, kepala. Itu sifat. Itu sifat dah. Itu sifat kita. Begitu juga dengan halalan thayyibah. Kena ada sifat dia. Mana thayyibah tu adalah sifat kepada halal tu. Macam tu kalau nak faham. So jadi di sini, jadi bila dikatakan bahawasanya akal itu adalah satu sifat. Sifat yang Allah jadikan untuk membezakan manusia ni daripada haiwan. Tu Allah bagi istimewa kita ni. Maka dipanggil manusia ni adalah haiwan yang berkata-kata. Sama dengan haiwan. Sebab tu kalau kena panggil jahat, lebih hina lagi pada haiwan. Memang haiwan pun. Cuma kelebihan kita, boleh berkata-kata, boleh berfikir. Tapi tinggilah pada haiwan tu. Sebab kita boleh buat rumah, kita boleh buat kereta laju-laju, kita boleh cari duit kaya-kaya, boleh fikir itu, fikir ni. Hebatlah lagi manusia ni. Kalau banding dengan haiwan. Cuma nak ceritanya, kalau tengok dari sifat, tak ada banyak beza. Hampir sama. Cuma kita ada akal. Kelebihan manusia ni boleh berfikir sebabkan adanya akal. Baik. Maka dengan dialah kita boleh menerima, dengan akal tu boleh menerima ilmu nazariyah. Ni. Apa benda pula ilmu nazariyah ni? Ilmu nazariyah ni adalah ilmu yang kena fikir, pengetahuan. Benda-benda yang kena fikir. 2 kali 2, 4. Kena fikir tak? Kena fikirlah. Nak masak ni, mana resepi dah buat macam ni? Oh, ni, yang ni satu sudu. Yang ni air banyak ni. Tu fikir. Yang kena fikir. Kemudian, dan boleh menakbirkan segala pekerjaan-pekerjaan dengan fikiran yang
halus-halus dan sulit-sulit. Ni cerita akal kita ni. Dia boleh fikir lagi benda-benda yang sulit-sulit, yang halus-halus. Macam mana nak buat vaksin. COVID contoh. Macam mana nak buat kapal terbang. Dia boleh fikir yang halus-halus, yang kecil-kecil ni. Yang sulit-sulit. Dan daripadanya juga tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia hari ini. Dulu naik kereta lembu. Sekarang ni dah boleh naik kereta sedap-sedap. Tapi sekarang ni kapal terbang tak boleh terbang dah. Semua dah tersadar dah. Dah bergerak berapa banyak dah company airline tu. Nampak tak? Tu punya ceritanya. Tak tahu apa nak jadi lepas ni. Kapal terbang tak boleh terbang dah sekarang ni. Jadi kebahagiaan manusia tu banyak lah. Yang kita guna hari ni, komputer lah ni kita cakap ni pun ada manfaat dia. Cuma kita memang satu ya, kedatangan ni. Ni sekarang ni kita pakai yang 4 baru, nak naik yang 5 ni. 5 ni punya handphone ni yang kita tak takut ni. Dia jenis-jenis tak tahu pun nak datang lagi. Maka, tetapi kiranya akal itu bersendirian. Ini yang ni cerita ni akal yang ada kawan dia. Tapi sekiranya kalau akal dia bersendirian, maka tidak akan dapat akal sejahtera, akal waras dan akal sihat. Melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Maknanya akal ni dia kena ada syarak di sisi dia. Baru dia jadi sejahtera, dia jadi bahagia. Dia tak jadi akal yang celaka. Bila dia tak ada syarak kat dia, syarak tu apa Ustaz? Dah, semalam dia cerita dah syarak, undang-undang Tuhan, hukum Tuhan. Tu syarak yang kita tengah belajar ni. Jadi kalau tak ada syarak, maka binasa dia. Dengan demikian juga, undang-undang syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki, melainkan berhajat kepada akal. Syarak juga pun sama juga. Kalau tak ada akal, syarak tak boleh buat apa, tersimpan lah. Tu kitab tu dalam rumah. Tak boleh buat apa sebab dia tak dibagi kepada akal. Jadi walhasil antara kedua-duanya itu berlaziman dan berhajat antara satu sama lain. Akal berhajat kepada syarak dan syarak berhajat kepada akal. Begitu. So jadi nak faham macam itu kedudukan yang dikatakan akal tu. Itulah akal kita yang duk fikir selama hari ni. Dia sejenis sifat yang Allah bagi jadikan untuk kita berfikir. Kita nak buat macam mana? Kalau kita nak sembahyang, kita tahu dah, kita dah belajar bab solat, kena ambil wuduk dulu. Maknanya kita dah ada syarak kat situ. Tu syarat-syarat dia pula yang kita nak belajar kejap lagi ni. Tak ada sempat kedak ni. So jadi itu yang kita nak bicara. Okey. Kemudian iman. Ni tajuk iman. Iman ni nak fikir ni. Iman ni macam mana? Dia pakai akal tak? Iman tak. Iman pula berasal daripada kata dasar al-aman dan berarti aman. Iaitu tak ada rasa takut. Iman ni dia tenang. Kalau ada iman ni dia tenang. Buat apa-apa dia tenang sebab dia beriman kepada Allah. Jadi pengertian iman dari segi istilah ialah percaya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dengan pengucapan lidah dan kepercayaan dalam hati tanpa ada rasa syak dan ragu. Tak ada ragu dah. Solid 100%. Yakin. Tak boleh ada syak, tak boleh ada zon, tak boleh ada waham. Ni istilah dalam ilmu tauhid. Tidak boleh ada syak, maknanya syak ni 50-50. Percaya kat Tuhan 50, tak percaya kat Tuhan 50. Zon pula banyak percaya, 80 lah percaya kat Tuhan. Atau 99%, 1% tak percaya kat Tuhan. Tu zon. Kemudian waham, banyak tak percaya. Mungkin 80 tak percaya, 20 tak percaya. Itu nama dia waham. Tu 3 ni kalau ada, batal lah akidah siapa-siapa pun. Maka nak duduk di mana? Kena 100%. Nama dia yakin. Hak yakin itulah kita kena duduk tempat yakin tu. Okey, baik. Kemudian, ini persoalan yang dalam nak percaya kepada Allah tu. Maka kita gunakan hukum akal dulu. Bicara dia kena hukum akal dulu. Tak boleh pakai lagi. Jangan pandai-pandai nak masuk ni. Nak masuk dalam makrifat, pergi mengaji ilmu, hakikat insan lah, pergi mengaji ilmu tu lah, ilmu ni lah. Saya dulu tu lah, dia buat kerja ni, jenis hajaran sesat ni, duk tangkap dulu banyak lah, sekejap. Bekerja sekejap, bahagian tu. Jumpa macam-macam punya jenis sesat ni. Jabariyah ada, Qadariyah ada, Mu'tazilah ada. Macam-macam kita jumpa. Jadi pengalaman tu pun Alhamdulillah. Sebab apa? Allah didik kita nak bagi reti. Macam mana, dekat mana kata kesesat yang sembah bukan Tuhan ni, ghairullah ni. Jadi kita mulakan dengan hukum akal dulu. Tadi saya dah sebut tentang akal tadi. Jadi, apa makna akal tadi? Dia keputusan akal ni, dia menetapkan ataupun menafikan sesuatu benda tu. Yang dipikir tu. Dia tetap atau dia nafikan. Ini hukum akal. Jadi, banyak kita nak bincang tentang dalam terbahagi kepada 3 hukum akal ni. Wajib,
Mustahil harus. Dekat mana? Apa wajib pada akal? Apa mustahil pada akal? Apa harus pada akal? Contoh dia, wajib pada akal tentang Allah Ta'ala contohnya. Kita kata, iaitu apa yang kita tidak terfikir pada akal tentang ketiadaannya. Ni wajib pada akal. Kita tak boleh fikir macam mana kata Tuhan tu tak ada. Tuhan tu mesti ada. Tu. Maknanya kalau kita fikir jirim, setiap jirim tu mengambil ruang. Jirim lah. Kita buah tangan kita. Kita buah badan kita dalam alam ni. Dalam rumah kita tu kita duduk. Tempat kita duduk tu dia panggil apa? Arat. Arat tempat kita duduk ni. Jadi badan kita duduk tempat tu. Duduk tempat tu, nama dia jirim mengambil ruang. Kita bergerak tempat lain pula duduk. Tempat yang kita tinggal tadi, ada pula benda lain duduk. Dia banyaklah nitrogen, atom semua duduk dalam kita punya sistem cakrawala, sistem dia muka bumi ni. Jadi itu perbincangan dia. Ni kemudian kita bincang. Saya pun tak nak enforce sangat benda ni kan, nanti jadi serabut. Okey, baik. Kemudian, itu hukum akal. Kemudian dalam ilmu tauhid pula. Tajuk dia, nama dia ilmu. Ilmu apa ni? Yang ni kita akan belajar dalam mabadi ilmu tauhid. Dia ada 10 mabadi dia. Nanti saya cerita hari lain lah. Okey. Mabadi dia, 10 mabadi tu kemudian. Apa dia ilmu ni dipanggil? Ada dipanggil ilmu tauhid. Kadang-kadang disebut ilmu usuluddin. Kadang-kadang disebut ilmu kalam. Ilmu kalam. Kadang-kadang disebut ilmu sifat 20. Ilmu sifat ni kadang-kadang orang lain duduk marah ni. Sifat 20 ni duduk tuduh sesat lah. Macam-macam lah. Saya ni dengar budak-budak ni balik kan dalam negara tu duduk cerita macam-macam. Tanya dia, sesat kat mana? Cuba kamu cerita tengok. Kat mana yang salah ilmu sifat 20 ni? Kamu kata ini salah, kamu betul pula. Hak kamu tu baru kan? Hak ni lama. Mana datang dulu? Kamu pakai tok guru mana yang kamu ikut ni? Mazhab ilmu sifat 20 akidah Ahlussunnah Jemaah ni daripada Imam Al-Asy'ari lah. Dah lama dah. Zaman terbaik zaman ulama dulu dah ada dah. Ilmu ni, hak kamu punya ilmu ni entah datang mana-mana. Kita bukan nak bergaduh. Boleh tapi rapuh. Hak baru-baru ni rapuh ilmu tu, tak kuat pegang. Ilmu sifat ni kita mengaji satu-satu detail pasal sifat-sifat ketuhanan bagi Allah, sifat-sifat kamilat, sifat-sifat 20 tu detail satu. Macam tu. Ataupun dia panggil ilmu aqaidul iman. Ilmu aqaid keimanan yang saya sebutkan tadi tu. Jadi bicaranya apa? Tentang sifat-sifat Allah dan Rasulnya. So faham kat situ baik. Kemudian, ini dah lagi ilmu tauhid. Kemudian bawah makrifah pula. Dia ada 3 hukum akal. Nama ilmu tu. Makrifah tu mengenal. Awaluddin. Kita kata awaluddin. Ma makna. Apa makna awaluddin? Awal agama. Itu dia. Apa dia awal-awal agama? Bermulanya agama itu apa? Agama tu apa? Din tu lah. Inna ad-dina 'indallahil Islam tu. Yang kita agama tu. Ada 3 tu. Bermulanya iman. Bermulanya Islam. Bermulanya ihsan itu. Ketiga-tiga tu bermula tu apa nak letaknya? Ma'rifatullah awwaluddin. Ma'rifatullah. Apa dia awal agama? Iaitu ma'rifatullah. Apa makna ma'rifah? Ma'rifah tu mengenal. Mengenal apa? Allah. Mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal apa? Nak kenal zat dia. Macam mana zat dia? Boleh belajar tak? Boleh kenal tak? Tak mampu kita. Hanya Allah yang tahu zat dia macam mana. Habis kita nak belajar yang mana? Kita nak kenal sifat Allah Ta'ala. Allah ada berapa sifat yang wajib. Bagi dia. Mustahil sifat dia berapa. Harus berapa. Ada 41 kita nak kena hafal satu. Kalau otak-otak pencen dah tua-tua macam ni. Orang kata merangkak boleh. Duduk kena baling dengan tok guru dalam mengaji. Tapi tua pun tak apalah. Macam mana nak buat. Kita dah terlewat ni. Ni musim kuarantin ni. Tua pun tak apa mengaji. Budak-budak pun mengaji. Mengaji semua. Jadi, nak kenal Allah Ta'ala. Sebab kalau tak kenal Tuhan, semayang pun tak kenal. Kalau semayang tak kenal Tuhan, macam mana nak solat? Macam mana nak buat amal ibadat? Jadi, tak boleh tak kenal Tuhan. Dia kena kenal Tuhan dulu. Tu. Jadi ini berarti bermulanya agama itu ialah dengan makrifah. Dengan kenal Tuhan. Dan kenal yang muhdas. Kenal Tuhan, kenal makhluk. Kita beza dua tu. Kita beza, makhluk ni berhajat kepada Allah. Iyalah Allah yang jadikan. Saya kata dia saya sebut. Wujudnya makhluk ni. Kemudian. Tiada. Asal tiada. Allah jadikan.
Wujud makhluk. Itu dia panggil wujud yang mendatang. Ardi, wujud baru. Lepas tu ada tak mati dah. Sampai bila-bila. Forever. Syurga neraka. Dah, ada dah. Tuhan tetap dah. Kat situ. Dia kena kenal makhluk tu macam mana. Baru kita dapat beza kan. Oh, mana kita ni adalah makhluk. Maka kena nafikan. Kita ni tak wujud sebenarnya. Sebab tu dalam masalah akhir sekali, ketika kita nak buat ibadat, kita kena nafikan. Kita ni tak wujud. Yang wajib wujud hanyalah Allah, zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita nak kenal Allah, nak kenal zat, belajar tentang zat dia, walaupun kenal sikit-sikit pun jadilah sifat dia. Apa sifat Tuhan, perbuatan dia apa? Perbuatan dia. Kemudian Asma'ul Husna, nama-nama Allah tu. So kita belajar tentang tu, baru kita nampak, insya-Allah, lama-lama kita faham lah. Baik. Jadi, apabila kita dah faham dah tentang iman ni, nak kena ada hukum akal, ilmu apa? Ilmu tauhid. Makrifah ni apa? Nak kena awal-awal agama, nak kena Tuhan. Dia ada asal dia lagi. Apa asal? Asal makrifah tu, asal makrifatullah tu apa pula? Dia panjang lagi cerita dia sebenarnya. Asal makrifah tu apa? Dia ada asal dia. Asal dia panjang lah nanti. Kalau saya ceritakan lagi pening kepala pula. Nanti asal kita masuk insya-Allah kalau sebab besok ke. Jadi saya silang-seling ni. Selang-seling dengan ni. Esok mungkin ihsan pula. Okey. Jadi kita nak bincang ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni dalam bahagian mana? Yang kita nak sebut ni kan. Tentang sifat apa? Tentang apa? Rukun yang berapa? Kita nak bincang dia. Iaitulah iman ni terbahagi kepada dua. Iman tafsili dan iman ijmali disebut. Iman secara tafsili. Apa dia iman secara tafsili? Iman tafsili ni amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Beriman aku akan Allah dan barang firman-Nya. Kalau Allah firman. Yang keduanya apa? Amantu bi rasul wa bima qala rasul. Itu secara terangkum dia panggil. Secara himpunan. Kita rangkum sekali. Sama juga. Yang dua tu pun nak bincang yang lain juga tadi. Kemudian, itu iman secara ijmali. Yang keduanya, iman secara tafsili, terperinci. Bila terperinci itu, amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apa dia? Beriman aku akan rukun iman yang 6 tu. Habiskan itu semua. Itu secara so ada tafsili, terperinci. Maknanya kita kena baca satu tu, itu secara tafsili. Okey, takat tu dulu. Kemudian iman ni kata Nabi ada 3 bahagian. Iqrar bil lisan, wa tasydid bil qalbi, wa amalan bil arkan. Apa dia? Iqrar dengan lidah, tasydid dengan hati, diamalkan dengan anggota jawarih. Mana iman tu dia kena tasydid, dia kena benar dengan hati dulu. Ya, memang benar Allah mengaku akan Allah Subhanahu Wa Taala, tiada Tuhan di selain melainkan Allah, dan Muhammad itu bersuara Allah. Dia benarkan dengan hati dia. Kemudian diikrarlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia praktiskan dengan amalan ni. Baru jadi fardu iman dan kesempurnaan iman. 3 benda tu kena ingat. Fardu iman dan kesempurnaan iman tu 3 perkara tu. Jenuh nak ngapel pula mana ni. Banyak lagi nak hafal kita ni. Susah mengaji macam ni. Left group lah senang. Tak pening kepala. Left rugi ya. Kita tolak ilmu. Left group kita tinggal lah nur. Cahaya dah tak ada dah. Gelap-gelemak dah. Esok jalan dalam gelap lah. Merangkak lah kita. Ya. Baik. Kemudian bila sebut tentang iman. Nak jadi orang mukmin, jangan kita jadi macam pokok sawit tepi jalan tu. Kalau kita tengok pokok sawit tepi jalan tu, dengan ladang dia, tokel ladang tak peduli. Walaupun pokok sawit tu tumbuh tepi jalan. Kan? Tak ada apa dia tengok. Tapi, kalau pokok sawit tu ditanam elok-elok. Kan? Siap dengan projek dia, dengan benih jenis apa, spesies apa, tanam dia, hasil sekian banyak. Tokel dia pun seronok. Raih pokok tu, jaga pokok tu. Tu. Macam itulah juga dengan kita, orang Islam, orang mukmin. Kalau Islam kita ni tumbuh tak tahu datang pada mana, mengucap syahadah pun tak pernah, duduk agak-agak Islam dah, jadi macam pokok sawit tu lah. Jadi Islam tumpang tu lah. Ni masalah lagi kat kita ni. Yang ni kemudian kita cerita nanti. Macam mana kita nak pergi bahagian dua kalimah syahadah tu nanti, saya akan masuk satu-satu terperinci. Macam mana tentang Islam, orang kata Islam baka, Islam keturunan macam mana, Islam tumpang macam mana, iman tumpang macam mana. Ni kita bincang. Semua ada dalam pembelajaran tentang ilmu tauhid ni. Baik, kemudian yang last sekali. Jadi, kalau sebatang pokok tu, kita ambil sebatang pokok lah. Akar tu adalah lambang kepada iman. Daun, ranting atas tu adalah lambang kepada Islam. Buah tu
adalah lambang kepada kiasan kepada ihsan. Jadi nak tengok pokok tu, kuat tak kuat pokok tu, tengok akar dia. Ributlah macam mana pun, pokok tu tetap berdiri teguh. Ada cerita dalam Quran, cerita pasal ni kita baca kemudian. Saya nak kiyah dulu, nak bagi faham. Kita ni, nak tengok ranting tu, elok tak elok, kuat tak kuat, tengok akar. Nak tengok buah pula, banyak buah, alhamdulillah, pokok tu hebat. Tiap-tiap tahun, dia menghasilkan buah. Dia menghasilkan buah, dan buah tu pula dapat dimakan oleh orang lain. Maknanya dia ada iman, dia ada ilmu, dia sebar kepada orang lain. Orang lain Masya Allah, dengan sebab dia seorang tu, semua orang dapat manfaat. Sebabkan Imam Ash-Syafi'i, satu dunia daripada 1200 tahun, tak silap saya tarikh dia tu, sampai sekarang ni, 1100 tahun kan, lebih kurang kita ni. Sampai ke hari ni, semua orang mengambil akan mazhab Ash-Syafi'i. Jadi, barakah tak barakah? Banyak tak banyak pahala dia? Masya Allah. Macam itulah kita pun. Sebab tu kelebihan orang beriman, dia boleh kongsi hasil buah tu yang terbit daripada akar yang kuat, akar tunjang yang menjunam ke dalam bumi. Ranting pokok yang teguh, daun pun hebat, hijau aja. Tengok keluar bunga, keluar buah setiap tahun. Hasil dia Masya Allah. Itu perumpamaan orang yang beriman. Itulah kelebihan iman. Cahaya, iman tu nur. Islam tu nur. Ihsan tu nur. Tapi bila duduk kat kita, tak ada sama. Semua sama. Masa belajar ni kita pisahkan. Nak bagi faham. Tapi bila masa beramal, masa mengaji ya kita pisahkan. Tapi masa beramal, tak ada dah. Satu je. Itu nak faham. Allah, inilah cerita dia. Rasa macam mana? Payah ke? Saya pun, jelah duduk fikir, kita nak kena bagi fast track ni. Ilmu fast track ni, kena ingat, dia agak, kita nak kena emphasize tu detail. Tapi tak apalah, kita boleh ulang-ulang balik nanti kalau mana tak faham tu. Ulang-ulang tengok balik sampai rasa boleh faham. Tak apa, nanti kita tanya balik kemudian. So, okay, tekan ni dulu. Wallahualam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jadi kita dah sampai ke dekat sebelah ni. Jadi untuk yang slide yang last malam ni, iaitu tentang iman tu. Apa dia, berapa rukun iman? Pengajian dulu saya dah bagi dah, cuma saya ulang balik lah. Mungkin kadang-kadang kita ni dah setiap malam slide banyak sangat, jenuh nak ingat kan. Ini slide ke berapa, slide yang ke berapa kan. Sebab tu saya buat satu slide, senang, satu talk macam tu, senang. Jadi boleh anda sekalian kat sini boleh ikut boleh ikut. Sebab tu kita nak belajar macam mana nak menjadikan diri kita ni orang yang tak sombong. Susah nah. Orang ada ilmu sebenarnya. Kalau ilmu fiqh saja, ilmu tauhid, kalau tak ada tasawuf ni, ya Allah, kerah. Tengok PL ni macam-macam. Kan? Saya ni duduk jalan merata dah. Kita dah cukup tengok lah. Kita pun risau. Kita duduk kat situ. Takut juga kita ni pun. Bab ilmu ni. Takut datang riak. Kan? Bila kita ada ilmu sikit. Tu yang susah nak jaga. Betul, orang beriman ni cukup takut bab-bab tu. Ulama menangis malam-malam. Risau. Takut Allah uji dia. Allah bagi ilmu. Ilmu tu Tuhan bagi. Yang kena kita takut tu bab hati kita tu. Bolehkah kita bersabar? Kita ni di tempat mana nak duduk sekarang? Boleh bersabar tak? Macam tu. Tu dia nak kena zikir. Dia kena amalan-amalan khususiah. Kan? Nak menghilangkan segala sifat-sifat mazmumah tu. Syaitan, 16 ekor syaitan duk tunggu tu. Kan? Kita yang duk pakai serban jubah berjalan ni kononnya, dia cucuk kot lain pula. Kalau tok guru, dia hasut kot lain pula. Ulama dia hasut kot lain pula. Mufti dia hasut kot lain pula. Ustaz, hak tinggi sikit darjat dia, hak ceramah ribu-ribu tu dia hasut kot lain pula. Hak ceramah ribu-ribu, hak ratih-ratih pun ada ustaz-ustaz. Kalau takat guru takmir masjid tu taklah banyak sangat. Lain pula cara dia. Ngajar pun sekejap-sekejap tengok jam. Sekejap tengok jam. Kan nak perhabis waktu je. Pun susah juga main dengan dunia ni. Allah. Jadi macam-macam ujian kita kena hadapi. Boleh bersabar tak boleh bersabar? Ada ilmu pun ada ujian dia. Tak ada ilmu pun ada ujian dia. Jadi duduklah kau duduk kat jahil ke ada ilmu, kena uji belaka. Tentu kita nak kena ada mursyid. Kena ada guru yang boleh tegur. Bang, aku tengok kamu lain macam sekarang ni. Mari sini. Ambil zikir ni, balik baca. Ini kita tak boleh marah. Pasal apa? Kita kan ada title. Tambah ada title datuk lagi, susah nak tegur. Saya pun atuk juga. Tapi cucu je lah. Orang nak panggil apa, panggil je lah.
Bolehkah kita macam tu? Dia nak sabar atas ujian ni. So jadi yang akhir ni dia punya carta je lah. Tengok carta tu balik. Rukun iman yang 6. Ada 6 tu yang kita baca tadi. Kemudian mazhab yang masyhur. Masih ingat lagi ya mazhab tu? Apa nama? Mazhab Al-Asy'ariyah ataupun mazhab Asy'ariyah. Ini dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nanti kita baca insya-Allah dia punya biodata dia, bagi kita kenal dia, siapa dia ni sebenarnya. Sampai hari ni ada puak-puak yang duk cerca dia tak habis. Kutuk dia, kata dia Mu'tazilah lah, macam-macam dia, orang hina dia. Hak baru-baru ni lah. Ngaji tak berapa tahun tapi kutuk orang, ya Allah. Bid'ah tak habis dia dalam kepala. Sana bid'ah, sini bid'ah, tak larat tengok dengan bid'ah tu. Yang kata Quran bid'ah tu pun bid'ah juga. Kerja dia kata orang. Lagu dia lagu bid'ah. Kalau sekarang lagu Covid, dia tak, dia lagu dia bid'ah. Semua tak boleh buat. Tu. Ni pun masalah juga. So kita dalam bab berilmu, salah satu yang Nabi sebut, antara tanda-tanda akhir zaman ni, orang-orang akhir ni kutuk maki hamun orang-orang yang terdahulu. Inilah yang berlaku dah sekarang ni. Kita, terpulanglah. Saya cakap ni atas i'tiqad ahli sunnah wal jemaah. Kalau ada tuan-tuan perempuan kat sini, Datuk Datin kat sini, yang bukan i'tiqad ni, tak payah ikut pun tak apalah. Pasal mungkin ada bertentangan daripada segi bukan ideologi ya. Ni bukan ideologi, ini masalah ilmu. Masalah ilmu. Yang mana yang sesuai, yang memang dah memang daripada kecil keluarga apa semua i'tiqad sunnah jemaah, kita proceed dengan kuliah macam ni. Itulah dia punya kedudukannya. Baik. Jadi sebelum kita berakhir ada 2-3 benda saya nak cakap. Yang pertama sekali iaitu tentang kita dah buat satu platform. Platform ni untuk ahli-ahli dalam pengajian kita ni, yang mana yang berniaga tapi nak jual barang tak boleh, yang rasa susah apa semua, kita sediakan platform dah untuk jual barang-barang tuan-tuan tu, yang mana usahawan ke siapa kalau ada boleh masuk. Nanti boleh message PM dekat admin tu. Dia ada sedia dah. Siap dengan apa nama dia panggil apa? Payment gateway. Payment gateway pun yang orang Islam punya payment gateway kita pakai. So tak ada risau dah nak berniaga. Kalau tak ada duit musim ni pun, contohnya kan, katalah grup kita ni ada 500 orang. Ada salah seorang ni buat jual sos. Jual sos. Tu dia masuk dalam grup tu, bagi tahu dia ada sos. So kita pakat beli sos dia lah. Dia post lah kat rumah. Kalau satu orang beli 2 botol, sudahlah, bukannya mahal sos. Kata sebotol RM5. RM10 lah. Beli, buat post kat rumah RM10. Duit post RM5 katalah, RM15. Kita tolong dia. So kalau 500 orang beli, dah selesai masalah dia dah. Dia kena jemaah macam tu. Kalau dia orang jual barang-barang apa, masuk je dalam grup tu. Kita dah sedia ada platform tu. Dia cantik sangat ada platform tu. Kita akan launch dalam sehari 2 hari ni. Ni kita tengah masuk barang dulu. Nanti kita siapa ada barang, masuk je dalam tu. Yang keduanya, satu lagi kita panggil perunding kerohanian. Perunding kerohanian. Yang ni untuk bagi kawan-kawan yang stres teruk, tak tahu nak buat macam mana, masalah anak, masalah suami, masalah isteri. Macam tu lah, orang nak mesej saya, ada yang gaduh, laki tak balik kahwin, dua lah, macam-macam lah, pening, yang pening kepala. Jadi konsultan ni. Tak apa, kita tolong insyaAllah. So kaedah kita lain sikit. Kita insyaAllah, kita dah jauh macam ni. So kita ada beberapa orang perunding-perunding lah yang dah memang biasa buat kerja macam ni. Kita akan tolong lah, sama ada sembahyang hajat ke, nasihat ke, bagi doa ke, wirid kita tolong jampi kok jauh ni kan. Kita sekarang ni dah ada apa panggil, apa nama ni, dalam WhatsApp punya video tu. Saya selalu buat gitu. Okey, kita bagi masa, so get ready, buka video. Okey, kita akan call. Okey, get ready masa tu jam sekian. Okay, tunggulah ke depan tu. Siapa yang nak kita tolong, nak doa, tu kita sedialah bahan-bahan dia. Kita tengoklah apa yang perlu, apa dia kat rumah. Sekarang ni susah nak beli kat luar tu. Garam ke, air ke, kita buat gitu. Kan? Ni banyak budak-budak duk komplain, Ustaz, teruklah Ustaz kena main dengan setan ni. Dulu kamu tak jolok sarang dia. Buat macam mana tu? Tadi ada seorang kat KL tu, dia sebut nama lah. Habis, bini lebah-lebah habis dengan anak-anak kena. Malam-malam mengigur habis. Dia duduk jampi. Tapi saya suruh bapak dia jampi sendiri, saya tak nak buat. Kamu jampi juga. Ajar kaedah dia. Alhamdulillah, dah selesai dah. Macam itulah yang masalah yang kita nak tolong tu. Sebab kita ni bukanlah kaunselor yang berdaftar dengan mana-mana agensi. Cuma sekadar nak tolong kawan-kawan. Teruk saya tengok kan. Tak tahu nak buat apa, yang gelabah, panik kan. Masa inilah kita tolong sahabat-sahabat kita. Di samping kita mengaji. Tapi kalau kita mengaji, ada nur cahaya iman tu, dia jadi tenang hati kita. Tapi walau bagaimanapun, InsyaAllah kalau ada masalah apa, so boleh hubung balik dengan grup tu. Cuma dalam grup perunding kerohanian, saya rasa tak payahlah post macam-macam dalam tu kan. Post orang tu, post orang ni. Tempat tu bukan untuk post video ke apa kan. Tempat tu untuk kita post masalah kita. Mungkin malu, tak apa. Ambil nama yang kita bagi tu, siapa yang perunding konsultan yang kita nak tuju tu.
Nak puas kat saya kan, nak tanya contoh ada Ustaz Rahmat kat KL ada, Ustaz Syukri dekat Terengganu ada, Ustaz Kusyari dekat Alostar ada. Boleh kalau dekat ikut mana yang mana satu pun boleh, tak kisah. Kita maya kan. Tak semestinya yang dekat rumah je. Itu yang saya nak maklumkan malam ni, yang beberapa perkara yang kita boleh kongsi. Saya tak nakkan nanti kita punya grup ni yang kita namakan ni apa nama ni, Taifah Asy-Syafi'i. Taifah Asy-Syafi'i, Tias. Short form dia TIAS. Taifah Asy-Syafi'i. Taifah Imam Asy-Syafi'i nama dia. Tias tu. Nanti insya-Allah kita buat tu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat bantu selain daripada kuliah yang saya sampaikan diri kuliah ni. Kemudian kalau ada lagi-lagi yang nak menceramah pun tafadhal, kita tak kisah. Ataupun yang nak masuk nak tolong marketkan barang ni, nak cari income, pendapatan, rezeki. Ni ikhtiar Usaha kita usaha, kita kena buat. Saya pun berniaga, kita buat. Jadi yang mana yang berniaga, kita ada platform dah ada. Canggih punya platform, insya-Allah, jangan risau. Kita dah buat dah. Kita pun ramai usahawan di bawah kita ni sebenarnya. Dalam grup ni pun ramai yang saya kenal lah dalam grup ni, anak-anak murid ramai. Tapi yang baru-baru masuk saya tak berapa kenal sangat. Tapi tak apa, kita sedia platform. Awak nak jual apa pun silakan. Berhubung dengan direct dengan admin. Tengok dalam tu admin siapa dia tu. Boleh semua tu. Hantar je, post kat dia orang. So jadilah tekan ni dulu, dah pukul 11 dah. Untuk malam ni, mudah-mudahan apa yang kita mengaji malam ni, kita doa kepada Allah supaya Tuhan bukakan hijab. Yang penting tu hijab kita, supaya terserlah, ternampak hati tu mula berhubung dengan Allah. Rasa rindu ke Allah, rasa takut ke Allah. Yang tadi tu 10 sifat tu kan. Kita kena naik kita cuba latih keluarkan daripada sifat yang jahat tu, yang mazmumah, kepada sifat yang 10 tu. Tapi nak masuk sifat tu kena ingat dia kena masuk taubat tu dulu. Dia tak boleh terjah dulu. Aku ni memang sabar. Tak boleh. Tak betul cara kamu masuk. Dia ada adab. Seperti yang kita sebut tadi, seawal-awal pintu dan semulia-mulia pintu adalah pintu taubat. Masuk ke tu dulu. Duduk elok situ. Macam mana adab nak taubat, kalau tak hati, pergilah cari buku. Banyak Google dalam internet tu, tengok. Kalau tak pasti tanya saya. Nanti saya sediakan satu kaedah-kaedah adab taubat macam mana. Nak buat gitu. Bagi kita faham. So jadi tekan ni dulu insya-Allah. Yang mana yang salah silap minta ampun dan maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.